bersedia. Okey, dan kita masih menggunakan buku teks sebagai kita punya rujukan utama. Jadi, hari ini kita nak lihat tentang zaman air batu, iaitu garis masa zaman air batu. So, seperti yang anda pelajari dalam unit sebelum ini ya, zaman air batu terbahagi kepada 4 tahap zaman. Iaitu yang pertama zaman Miocene. Okey, iaitu berapakah dia punya garis masanya cikgu? Iaitu 23 juta tahun hingga 5 juta tahun. Zaman Miocene. Dan kemudian, okey, kalau kita lihat pada 5 juta tahun hingga 2 juta tahun dahulu, so ianya adalah pada zaman Pliocene. Zaman Pliocene, kemudian 2.5 juta, okey, hingga 10 juta tahun yang lalu, okey, ini adalah zaman Pleistocene. Pleistocene ya. Dan juga okey 10 juta tahun, 10,000 tahun dahulu hinggalah ke hari ini adalah pada zaman Holocene. Holocene. Jadi kalau kita lihat itu adalah garis masa. Dan kalau untuk kamu faham lebih kurang ya, nak kamu faham tentang zaman air batu. Sebenarnya penyejukan, kalau kita lihat di sini ya, bermula penyejukan bukanlah pada zaman Miocene. Dunia membeku, okey, start pada zaman Pliocene. Sebab zaman Miocene ini, okey, suhu dia masih lagi panas dan kering. Perasan tak? Panas dan juga kering. Itu pada zaman Miocene, pada peringkat awalnya. Suhu dunia masih panas dan kering, tetapi bermula penyejukan pada zaman Pliocene. Zaman Pliocene ini adalah zaman di mana penyejukan telah pun bermula. Dan kemudian kalau kita lihat, okey, pada zaman Pleistocene telah mula glasier, iaitu okey, pencairan air batu. Apa itu glasier? Glasier ialah pencairan air batu yang mana telah berlaku sebanyak 11 kali sepanjang 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Dan kemudian pada zaman Holocene ini, melting lah. Pada zaman Holocene inilah, okey, iaitu semakin lama, okey, suhu semakin panas. Suhu semakin panas. Jadi kalau kita lihat di sini zaman Holocene sampai sekarang ini berlaku kecairan air batu. Berlaku kecairan air batu. Jadi kalau kita lihat, okey, apakah binatang-binatang yang telah orang kata apa, wujud pada peringkat awal? Pada 500 juta tahun dahulu, okey, kalau kita lihat 500 juta tahun dahulu, binatang-binatang dia adalah dalam bentuk mikroorganisma seperti trilobite dan juga eurypterids. Ini adalah kita kata sebagai binatang-binatang dan hidupan halus yang kecil-kecil, mikroorganisma yang wujud pada peringkat awal. Kemudian lama-kelamaan berjuta tahun, maka wujudlah pokok-pokok bunga seperti crinoid stone lily ni. Yang ini pokok bunga. Kemudian 25 juta tahun, okey, muncullah ikan-ikan seperti Dipterus ni. 25 juta tahun dah mula daripada haiwan-haiwan ataupun mikroorganisma dalam laut yang banyak tu, yang kecil-kecil itu telah berubah menjadi ikan. Dan kemudian daripada ikan tu ada sekelompok, okey, haiwan-haiwan laut ini yang naik ke darat 5.2 juta tahun dahulu, okey, menjadi cangkerang-cangkerang. Seperti coil cephalopod ni. Dia jadi cangkerang. Dan pada waktu itu barulah binatang-binatang yang daripada laut itu naik ke darat, dan 2 juta tahun dulu telah wujud binatang-binatang pada zaman Jurassic, iaitu pada zaman 2 juta tahun dahulu, iaitu binatang-binatang yang keluarga dinosaur.
iaitu antaranya adalah Stegosaurus. Stegosaurus, dan juga kita ada Diatryma, yang ini sejenis burung yang tidak terbang lah. Ini binatang-binatang yang dah mula naik ke darat. Okey, mula naik ke darat binatang-binatang ini. Okey, dan kemudian daripada situlah kalau kita lihat binatang-binatang yang naik ke darat tu mulalah ada yang membentuk seperti kuda, seperti Hyracotherium ni. Okey, dan akhirnya berterusan menjadi Dinotherium. Wujudlah binatang-binatang seperti keluarga-keluarga gajah, binatang-binatang besar dan sebagainya. Jadi, apa yang kita nak fahami ialah sebenarnya binatang-binatang ini pada peringkat awal bumi, binatang-binatang ini dalam laut semua. Tak ada binatang atas darat. Mikroorganisma ni daripada dalam laut, kemudian berjuta-juta tahun membentuk hidupan di laut, dan kemudian lama-kelamaan ada mikroorganisma tu yang naik ke darat, dan lama-kelamaan menjadi binatang-binatang seperti yang kita lihat pada zaman sekarang. Jadi inilah dia perubahan-perubahan yang berlaku ke atas bumi. Ke atas bumi sepanjang Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene ini. Dan ahli paleontologi, ahli kaji binatang-binatang tinggalan lama dulu, mengkaji sejarah bumi, berpendapat bahawa kehidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Dan kewujudan hidupan ini seperti kepelbagaian spesies binatang yang berkaitan rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui seperti dalam garis masa di bawah ini. Jadi kalau kita lihat, dampaklah perkembangan dan evolusi atau perubahan hidupan dan binatang mengikut perkembangan tempoh masa. Jadi ini yang kita kena fahami tentang perubahan-perubahan iklim dan juga garis masa zaman air batu. Baik. So, kita dah lihat tentang zaman air batu dan garis masa. Jadi, cikgu rasa kita ada buat nota tak tentang berkaitan yang zaman zaman air batu ini pada minggu lepas? Kita ada buat nota tak? Rasa macam tak ada kan? Cuba kamu cek nota kamu. Ada tak kita buat nota berkaitan dengan zaman air batu 2.2 tu? Ada ke tak ada? Adityan, Aiman, Harun, Syarini, ada tak kita buat? Tak ada kalau tak ada, kita akan buat sekarang. Kalau ada, kita akan proceed kepada subtopik 2.3 ataupun 2.4. Okey, Ali Firdaus, ada tak kita buat? Ya, betul, Adityan. Ya, zaman zaman Miocene, Pleistocene. Oh, ada okey, baik, bagus. So kita dah buat. Okey, baik. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Baik. So kita telah buat tentang yang itu, tentang garis masa ni kita tak buat lagi, but it's okay. Okey. Sebab dia okey. Buat hari Sabtu hari tu. Ya, betul. Okey, baik, bagus. So kita teruskan hari ni dengan dengan 2.4, iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Yang ini penting. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Sebenarnya, ciri-ciri zaman air batu akhir ni sebenarnya adalah iaitu pada zaman mana, cikgu? Kalau ikutkan, sebenarnya dia adalah pada zaman Holocene. Sebenarnya pada zaman Holocene, iaitu pada zaman air batu yang akhir. Iaitu pada zaman Holocene. Sebab kalau kita lihat, bumi mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu. Kalau kita semak balik, 8,500 tahun dahulu bermakna dia zaman mana, cikgu? 8,500 tahun bermakna zaman yang inilah.
zaman yang ini. Kan? Bermakna terletak pada zaman ini, bermakna dia adalah zaman Holosen. Zaman Holosen. Jadi juga dipanggil zaman air batu akhir. Dan zaman air batu akhir ni apabila cuaca panas bermula dan suhu dunia meningkat. Suhu semakin meningkat daripada daripada 0 darjah 5 darjah dia naik sampai 15 darjah 20 darjah Celsius 25 darjah Celsius. So suhu dunia meningkat dan ini menyebabkan berlaku kecairan air batu. Air batu mencair. Jadi proses ini dinamakan pengglasiran. Ingat macam cikgu cakap selalu kan. Apa itu pengglasiran? Iaitu kecairan air batu. Jadi kecairan inilah yang akan memberi kesan yang besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi ini. Sebab kecairan air batu ini menyebabkan paras air laut dunia meningkat. So air laut dia akan meningkat demi meningkat. Kerana apa? Air batu telah mencair dan air itu masuk ke laut dan laut akan meningkat. Jadi kesannya bukit bukau dan kawasan tanah tinggi mulai terbentuk. Seperti tasik dan juga pulau pun terbentuk. Terbentuklah tasik, terbentuklah pulau. Dan pembentukan tasik dan pulau telah memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza, maka berakhirlah zaman air batu akhir itu. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah kecairan air batu yang menyebabkan paras air laut dunia meningkat. Jadi, perubahan cuaca, perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk, memberikan kesan terhadap aktiviti manusia. Manusia mula menjalankan aktiviti pertanian dan pengeluaran bahan makanan. Kemudian zaman sekarang ni perkembangan perindustrian, aktiviti pembakaran terbuka, penebangan pokok dan pembakaran minyak daripada enjin kenderaan telah meningkatkan suhu dunia. Sebab tu sekarang ni suhu dunia semakin lama semakin panas. Semakin panas. Jadi, terdapat ahli sains yang menjangkakan berlaku peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. 9 darjah Celsius memang sangat berbeza. Kalau bila peningkatan suhu ini. Jadi peningkatan suhu dunia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Oleh itu, kita perlu mencari tenaga-tenaga alternatif. Maknanya kita perlu cari cara-cara lain untuk menggerakkan kenderaan, untuk industri. Kita jangan guna lagi minyak. Kita kena guna tenaga-tenaga lain seperti mungkin tenaga solar, tenaga angin. Jadi kita kena cari tenaga lain supaya kita dapat menjaga alam sekitar dan kita dapat mengelakkan daripada peningkatan suhu dunia. Baik. Kalau kita lihat di sini, inilah dia zaman air batu akhir yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membezakannya dengan zaman-zaman lain. So kita lihat di sini. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Kita lihat pada aras air laut. Pada permulaannya, permukaan air laut membeku pada peringkat awal. Ingat pada peringkat awal, sebelum zaman Holosen, air laut membeku. Paras air laut rendah dan pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Baik, kalau ada pelajar tanya, cikgu, apa itu bermigrasi ini, cikgu? Bermigrasi ini maksudnya adalah
berpindah. Berpindah. Jadi, sebab itu kalau kita lihat, apabila zaman air batu membentuk ais kat sini ya. Ini ais. Okey. Kemudian di sini ada ais. Kemudian di sini terbentuklah ais. Okey, dan Amerika Utara terbentuk ais. Maka apa yang berlaku adalah binatang-binatang ini boleh bergerak daripada kawasan Asia. Binatang ini bergerak pergi ke Amerika Utara, pergi ke Amerika Selatan. Sebab apa? Sebab bumi bersambung pada waktu itu. Sebab air laut membeku pada peringkat awal zaman air batu akhir itu. Okay. Dan juga kalau kita lihat, terdapat manusia. Okay. Kehidupan manusia pula macam mana cikgu? Kehidupan manusia, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Tanah pamah yang sejuk maknanya tanah pamah yang tanah rata dan sejuk. So manusia tinggal di situ, mereka hidup secara nomad. Apa itu nomad cikgu? Nomad ini maknanya hidup dia adalah dengan cara berpindah randah. Apa itu nomad? Okey. Nomad bermaksud berpindah randah. Kalau kamu tak tahu maksud perkataan-perkataan ini, tulis dekat buku teks kamu. Tulis pakai pensel kecil je, tak payah banyak-banyak tak payah besar-besar. Okey, iaitu nomad itu bermaksud berpindah randah. Kena tulis macam tu. Okey, kena tulis supaya kamu tak lupa. Okey. Ini zaman air batu akhir di mana aras laut, permukaan air laut membeku, kemudian binatang, dan manusia bermigrasi. Kemudian manusia pula tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk dan mereka hidup secara nomad atau berpindah randah dan mereka memburu binatang. Maknanya mereka memburu binatang untuk sebagai bahan makanan. So, itu adalah kehidupan manusia. Baik. Bagaimana pula dengan ciri fizikal bumi, cikgu? Okey. Fizikal bumi pada waktu itu, permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi oleh salji. Dilitupi maknanya ditutupi oleh salji. Itu ciri fizikal bumi. Okey. Dan binatang-binatang yang wujud, seperti mammoth berbulu. Ini mammoth berbulu. Ada badak, ada kuda, ada singa. Mereka ni tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Itu seperti binatang-binatang inilah. So, itu binatang yang tinggal pada zaman air batu akhir. Dan tumbuhan utama yang wujud pada zaman ini adalah tumbuhan seperti rumput dan tumbuhan-tumbuhan renek. Renek ni sebenarnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang rendah, yang menjalar. Dia tak tinggi-tinggi, dia rendah-rendah aja. Kalau rendah-rendah tu dipanggil pokok-pokok renek. Yang menjalar. Dan kemudian pada peringkat awal zaman air batu akhir, suhu dunia terlalu sejuk. Dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Maksudnya di sini, kalau kita lihat dekat mana cikgu zaman air batu ni? Zaman air batu ni berlaku di kawasan di utara Amerika, begitu juga di kutub utara dan juga berlaku di Eropah. Dan ini adalah kawasan zaman air batu. Begitu juga sebahagian daripada kawasan di Amerika Selatan. Begitu juga sedikit di Australia dan juga New Zealand menjadi kawasan yang sejuk, terlalu sejuk. Sebab dilitupi dengan ais. Bagaimana dengan Malaysia, cikgu? Malaysia tak kena pun. Malaysia tak kena. Tetapi kalau kita lihat pada waktu ini, kalau kamu perasan semenanjung ni dia bersambung.
Nampak tak dia bersambung. Maksudnya pada waktu itu, okey, daratan semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, kemudian Sumatera, okey, Pulau Jawa, semuanya bersambung. Bersambung. Kerana apa? Kerana waktu itu paras air laut rendah. Paras air laut rendah. Jadi, inilah keadaan suhu pada zaman air batu akhir. Jadi, kalau kita lihat kesimpulannya, suhu merupakan ciri penting zaman air batu akhir. Walaupun benua di utara dan benua di selatan masih lagi sejuk, namun di benua Asia macam negara kita ni, suhu mulai panas. Keadaan ini membolehkan manusia berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Selain itu, bentuk muka bumi juga mengalami perubahan. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami oleh air dan membentuk tasik. So, kecairan air batu ini menyebabkan paras air laut meningkat seperti pada hari ini. Jadi, kita dapat lihat bahawa zaman air batu pada peringkat awal memang sejuk. Memang sejuk dan paras air laut mencair. Ini yang dikatakan ciri-ciri zaman air batu akhir. Baik. So, ada soalan tak nak tanya? Berkaitan dengan garis masa zaman air batu dan juga ciri-ciri zaman air batu akhir. Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Cikgu buka kepada soalan-soalan, ya. Ya, ada nak tanya apa-apa? Mana-mana yang tak faham boleh tanya. Okey. So, tak ada lah, syarnya tak ada. Okey, bagaimana dengan Aiman? Rania? Ada soalan nak tanya? Kita boleh tengok lagi tentang perubahan zaman air batu akhir. Apa maksud randah? Baik, bagus. Baik. Apa maksud randah di sini? Berpindah randah. Okey, randah ni sebenarnya kata bilangan. Kan? Kata bilangan bagi bahasa Melayu. Bahasa Melayu kadang-kadang dia berganda dalam keadaan perkataan yang berbeza. Contohnya, kelam kabut. Kelam kabut maknanya apa? Keadaan yang huru-hara. Kelam kabut. Ini kata ganda. So, berpindah randah maknanya kata ganda bagi berpindah yang banyak-banyak. Kalau kita dari A ke B, berpindah. Kita pindah daripada A ke B, berpindah. Tapi kalau ramai-ramai, pindah ke B, kemudian pindah ke C, pindah ke D, pindah ke E. So, bila banyak berpindah, dia tak panggil berpindah-pindah. Tak, dia panggil berpindah randah. Ini kita kata sebagai kata majmuk ataupun kata bilangan yang banyak. Boleh faham, Rasha? Maksud randah itu berpindah randah, maknanya banyak. Rasyanya faham tak? Faham ya? Okey, boleh. Okey. Seram cikgu tengok ikan kat belakang tu. Okey, baik. Ikan tu tak gigit kan? Laksanya? Ikan kat belakang tu tak gigit kan? Dia tak gigit. Okey. Okey. Baik. So, itu yang dimaksud dengan berpindah randah. Okey. Baik. So, since tidak ada orang yang ingin bertanya, ada soalan lagi? Tak ada, Baik. Kalau tak ada, okey. So, kita akan buat, okey. Nak buat nota tak? Kita nak buat nota tak? Kita buat short notes ya tentang tentang ciri-ciri zaman berpindah randah dan sebagainya. Oh, dia sini kata, tak nak. Kau kenapa tak nak? Kan? Aku cekik kau. Okey. So, boleh ambil. Malas le. Alah, biasalah tu. Mana ada benda yang rajin? Benda yang malas itulah sebenarnya yang selalu kita kena buat kan? Nak jadi pandai kena buat benda yang malas. Malas nak tulis nota. Malas nak jawab soalan. Kan? Tapi benda yang malas tu kalau kita buat, kita jadi pandai, itu je. Kan? Okey, jom.
kita buat nota berkaitan dengan iaitu kita bermula dengan 2.3 garis masa zaman air batu. Cikgu buat sini. Baik. Kita akan buat di sini iaitu 2.3 iaitu garis masa zaman air batu akhir. 2.3 iaitu garis masa zaman air batu. Baik. Cikgu harap semua pelajar sila ambil ya. Kalau tak ada buku pun bolehlah ambil kertas ke buku ke dan simpan dalam buku teks sebagai nota ringkas supaya kamu faham. Baik. So kita nak lihat berkaitan dengan garis masa zaman air batu akhir. So apa yang kita buat di sini iaitu kita akan buat iaitu kita akan buat so arrow seperti ini dan kemudian kita akan tuliskan 23 hingga 5 juta tahun. So itu adalah zaman Miocene. Macam sama je dengan buku teks cikgu. Memang sama tapi cikgu akan buat tambahan. Korang tengok nanti. Baik, 5 hingga 2 juta tahun dahulu. Ini adalah zaman Pliocene. Zaman Pliocene. Kemudian kita sambung lagi dengan 2.5 juta hingga 10,000 tahun. Jadi ini adalah zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene. Dan juga kita boleh buat yang ini iaitu bermula pada 10,000 tahun dahulu. Hinggalah sekarang, hingga kini. So kita boleh buat ini adalah zaman Holocene. Zaman Holocene. Baik. So ini yang kita buat. Namun begitu, kita akan buat ada penambahan sedikit dekat sini. Iaitu yang kita nak buat sebagai supaya kita faham iaitu pada zaman Miocene ini kita akan buat seperti ini. Cikgu akan buat seperti ini. Kemudian kita akan buat seperti ini. Ini adalah kenapa cikgu buat macam ni? Korang tengok ini adalah kita kata sebagai suhu. Cikgu nak jelaskan supaya ini adalah suhu supaya kamu senang nak faham. So suhu dan cikgu akan buat seperti ini. Kemudian 10, 20 dan juga 30. Baik. So ini adalah kita boleh tulis 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Kemudian sini kita kata 10 darjah Celsius. Kemudian di sini kita akan buat iaitu 20 darjah Celsius. Dan kemudian yang atas ni kita buat 30. Macam itulah. Dan di bawah ini juga kita akan buat satu lagi sebentar iaitu kita akan buat dengan nilai iaitu negatif. Negatif 10 darjah. Baik. So apa yang kita nak buat sebenarnya adalah cikgu akan draw suhu. Iaitu untuk Miocene sebenarnya suhu dia adalah di peringkat yang tinggi, panas dan kering. Kemudian bila zaman Pliocene, masuk dia zaman Pliocene, dia akan turun, penyejukan berlaku. Kemudian pada zaman Pleistocene, dia naik semula, menjadi sebab dia ada 11 glasier pencairan dan kemudian sewaktu Holocene suhu semakin meningkat. Jadi inilah gambaran zaman air batu. Di mana seluruh ini dipanggil zaman air batu. Cuma perbezaan dia adalah suhu dia tu. Suhu dia tu. Di mana kalau kita lihat
suhu yang mula menyejuk bukanlah pada zaman Miocene, tapi suhu mula menyejuk pada zaman Pliocene. Suhu mula menyejuk pada zaman Pliocene. Jadi cikgu nak kamu faham. Hebat je kalau cikgu. Tak, simple je. Simple je. Tapi cikgu nak kamu faham. Ish, macam ni. Betul lah cikgu. Baru saya faham. Zaman air batu ni dikira daripada zaman semasa panas dulu sampailah sekarang. Jadi inilah kita kata sebagai garis masa zaman air batu. Bukan simple. Tak adalah, kan? Ini simple-simple je. Okay. Okay. Ini yang cikgu nak kamu salin, iaitu tentang garis masa zaman air batu. Okay, iaitu. Dan juga kalau kita lihat tentang hidupan-hidupan tu, seperti cikgu cakap, hidupan-hidupan mikroorganisma seperti trilobite, eurythrites, dipterus, coil, itu tak penting sebenarnya. Itu tak penting sebenarnya, hanya untuk sebagai pengetahuan. Pengetahuan, jaranglah soalan-soalan keluar daripada bahagian itu. Baik. So ini garis masa zaman air batu akhir, dan hari ini kita sambung lagi sikit lagi, kita akan buat nota juga, iaitu berkaitan dengan 2.4, iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Tapi kadang-kadang cikgu tengok, cikgu main conteng-conteng je sebenarnya subuh ni. Tapi kadang tengok, masterpiece, graf tu masterpiece. Cikgu sendiri pun macam termenung. Ya jugalah. Cikgu tidak rujuk pada mana-mana buku. This is come from my idea. So macam, baik. That's what we call arts lah sebenarnya. Sometimes arts ni memang macam tu. Kan? Ini kurniaan Tuhan lah. Dia menusa melambau sungguh kau ni, dia silen, kan? Cikgu tahu kau ni bunyi-bunyi macam kau nak diraya ni. Lona misa pun boleh. Baik. So kita lihat ciri-ciri zaman air batu akhir, iaitu kita akan buat sedikit maklumat berkaitan dengan zaman air batu akhir, iaitu kita tahu bahawa antara perkara yang penting iaitu cuaca panas. Bermula 8,500 tahun dahulu. Ini penting. Cuaca panas, dan ini menyebabkan pengglasiran. Iaitu berlaku pengglasiran. Iaitu kita kata kecairan air batu. Kecairan air batu. So kalau kita lihat di sini, iaitu so cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu dan berlaku pengglasiran. So kita akan buat bermula ciri yang pertama, iaitu aras air laut. Kita buat aras air laut, ciri yang pertama. So kita buat di sini. Ciri zaman air batu akhir. So kita buat di sini, iaitu aras air laut. Aras air laut macam mana? Aras air laut iaitu kita boleh tulis permukaan. Air laut membeku. Membeku. Dan juga paras rendah. Paras airnya rendah. Paras air yang rendah. Dan kita tahu pulau-pulau mula bersambung. So kita kata pulau bersambung dengan tanah besar. So
dengan tanah besar dan ini telah menyebabkan berlaku migrasi. Okey, migrasi binatang. Okay, dan manusia. Okey, so mungkin rendah sangat, cikgu akan naikkan sikit lah. Gitu. Boleh nampak Okey, so aras air laut, permukaan air laut membeku, paras air rendah, pulau bersambung dengan tanah besar dan juga migrasi binatang dan juga manusia. Baik. Okey, baik. Kemudian bagaimana dengan kehidupan manusia? Okey, yang kedua kita boleh tulis tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia, iaitu kita tahu antara lain kehidupan manusia pada waktu itu, okey, mereka hidup secara iaitu berpindah randah, hidup secara nomad. Hidup secara nomad. Nomad. Kan cikgu dah bagi tahu kan, nomad itu ialah berpindah randah dan mereka hidup dengan memburu binatang. Okey, so mereka mula memburu binatang. Itu kehidupan manusia pada waktu itu. Dan juga selain daripada itu, okey, so kita boleh lihat, seterusnya, bagaimana dengan ciri fizikal bumi? So kita boleh buat ciri fizikal bumi. Ciri fizikal bumi iaitu permukaan bumi diliputi salji. Bumi diliputi salji. Jadi sebahagian besar lah. Kita boleh buat sebahagian bumi diliputi oleh salji. Itu ciri fizikal bumi lah. Dan juga so bagaimana pula dengan binatang-binatang? Ataupun kita tengok binatang dulu ya. Binatang seperti mammoth berbulu. Binatang. Apa binatang yang wujud? Binatang pada waktu itu, binatang yang wujud adalah iaitu mammoth. Iaitu mammoth berbulu tebal, berbulu badak dan kuda. Mammoth berbulu, kemudian juga kita boleh tulis badak dan juga kita boleh tulis iaitu kuda. Dan singa. Serta juga satu lagi iaitu singa. Kuda dan juga singa. Kedua-dua ini kan semuanya tinggal di kawasan Tanah Pamah. So kita boleh tulis tinggal di Tanah Pamah. Dan juga kita boleh ambil tumbuhan. Cikgu akan gunakan sepenuhnya tumbuhan. Cikgu akan buat kat atas ni. Tumbuhan. So kalau untuk tumbuhan pula, iaitu terdapatnya tumbuhan renek. Tumbuhan yang renek, dan juga rumput. Pada waktu inilah yang banyak tumbuh di kawasan yang diliputi oleh salji. Diliputi oleh salji ini. So rumput dan tumbuh renek yang menjalar. Dan satu lagi. Suhu. Bagaimana dengan suhu dunia? Suhu dunia pada waktu ini. So kita boleh tulis suhu. Sini suhu terlalu sejuk.
Okay, suhu terlalu sejuk. Okay, dan juga kita tahu dunia dipenuhi oleh okay, iaitu kesejukan. Okay, sebab salji meliputi seluruh kawasan di Eropah. Okay. Terlalu sejuk. Okay, kita tambah. Okay, salji meliputi Eropah. Sebahagian daripada Eropah. Ya. Baik. So, apa yang cikgu sebenarnya buat ni? Sebenarnya cikgu, saya tak faham lah cikgu. So, ada yang kata macam tu. Cikgu, saya tak faham apa yang cikgu buat. Okey, sebenarnya begini. Cikgu buat begini. Okey. Dan kemudian cikgu akan buat untuk aras air laut, kehidupan manusia, ciri fizikal bumi, binatang, kemudian suhu, serta juga tumbuhan. Okay, jadi cikgu akan linkkan semua ini, iaitu seperti aras air laut, kemudian juga kehidupan manusia, kemudian ciri fizikal bumi, kemudian juga kita akan buat untuk binatang, kemudian juga kita akan buat untuk suhu, serta juga kita akan buat untuk tumbuhan. Jadi, cikgu buat seperti inilah. Okey, dah. Baik, bagus. Dah. Banyak. Dah. Okey. So, inilah ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, tentang ciri-ciri zaman air batu akhir yang kita baru pelajari. So, kita dah ada garis masa zaman air batu akhir dan juga kita sudah ada iaitu kita dah ada garis masa dan juga ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, ada soalan nak tanya? Ada, ya. Apa soalannya ni, dia silakan. Kerana ada banyak nota. Kerana ke kenapa? Kenapa ada banyak nota? Baik, bagus soalan ni. Baik. Di sekolah, bila kamu belajar sejarah, cikgu kamu suruh buat nota tak? Cikgu kamu di sekolah suruh buat nota tak? Ada. Ada, Dah buat dah. dah buat Banyak. dah. Betul. Bila cikgu kata kita kena buat video, dia kata, ya betul. Sikit. Ada yang kata suruh. Ya, betul. Sebenarnya memang, cikgu-cikgu sekolah kamu pasti akan suruh kamu buat nota. Okey, fine. Okey, so kamu pun buatlah nota. Tapi nota kamu tu kebiasaannya adalah nota yang kamu salin semua apa yang ditulis dalam buku. Apa yang ditulis dalam buku tak kamu salin balik. Betul ke tak betul? Saya bagi ringkas sikit. Bagi ringkas sikit lah kan. Ambil key point saja. Jadi sebenarnya kamu tak tahu kat mana key point dia. Kebanyakan pelajar dia akan ambil semua. Dia kata macam semua ni key point cikgu. Semua key point. Jadi saya ambil semua cikgu. Jadi kamu tak tahu kat mana key point dia. Jadi di sini, apa yang cikgu buat sebenarnya, macam nota-nota yang cikgu bagi ni, adalah nota yang sebenarnya untuk keluarkan, cikgu telah keluarkan key point penting daripada buku teks itu. Okay. Yang mana yang tak penting cikgu tak ambil pun. Okay, dan cikgu groupingkan dia. Kalau kamu perasan, cikgu telah groupingkan dia, cikgu groupkan dia supaya kamu jelas nampak, oh macam ni. Oh, aras air laut. Oh, kehidupan manusia. Oh, ciri fizikal bumi. Dan kemudian kalau macam garis masa zaman air batu tu, cikgu nak kamu faham bahawa sebenarnya paling penting adalah kalau kamu lihat semakin lama semakin dikira sampai sekarang. Daripada 23 juta tahun dulu hingga 10,000 sehingga sekarang ni, supaya kamu lihat, saya tak faham lah cikgu. Macam mana dikatakan Neosen, Pleosen, kat mana dia bermula zaman yang air batu, yang mula jadi air batu tu.
Sebab itu cikgu tunjukkan dalam bentuk graf. Di mana suhu ini telah menunjukkan bahawa zaman Miocene dia baru nak mula. Pliocene baru betul-betul dia betul-betul penyejukan, dan Pleistocene dia naik balik. Okey, kerana ada 11 pengglasiran berlaku, dan Holocene tu maknanya suhu semakin naik sampailah sekarang. Supaya kamu jelas, okey, faham dah. Dengan gambar kita dah faham dah. Jadi inilah tujuan-tujuan cikgu buat nota seperti ini. Supaya apa? Matlamat apa? Supaya kamu semua faham. Ya, bila faham, kamu senang nak ingat. Bila senang nak ingat, okay, it's okay. Dia sebenarnya 3 Faham, okay, mahir, kamu akan expert cara menjawab soalan, dan satu lagi, kamu akan score. Faham, mahir, dan juga score. So 3 tu. Okay, jadi cikgu nak kamu kuasai tu. Cikgu, okay, kata nak bagi nota setelah latihan. Ya. Okay, ya, kemungkinan besar. Okay, sekarang cikgu tengah plan.